Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 buah tapak projek itu 2 projek pembinaan masjid baharu dan sebuah lagi tambahan bangunan masjid sedang giat dilaksanakan dan dijangka siap tidak lama lagi. 2 buah projek adalah di bawah peruntukan RKN ke-11 dan sebuah di bawah peruntukan tabung dana pembinaan masjid. Meninjau dan memantau lebih dekat perkembangan projek-projek berkenaan, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Rombongan melawat projek pembinaan Masjid Baharu RPN Kampung Meragang dengan menelan belanja RM4.3 juta. Masjid berkenaan dijangka siap pada bulan Januari 2024. Juga ditinjau projek pembinaan Masjid RPN Kampung Mengkubau yang juga menelan belanja RM4.3 juta dan dijangka siap pada bulan April 2024. Kedua-dua masjid berkenaan dapat menampung 2,200 jemaah. Turut ditinjau tapak projek tambahan bangunan Masjid Kampung Sungai Buloh. Projek yang menelan belanja RM870,000 dijangka siap pada suku pertama tahun 2024. Penambahan bangunan masjid berkenaan akan menyediakan kemudahan antaranya ruang tambahan tempat bersolat, bilik pengurusan jenazah, tandas dan tempat berwuduk. Pertandingan seni khat peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru ke-33 bukan sahaja memberi peluang mempelajari teknik seni khat yang betul, malah menghayati nilai-nilai seni Islam khususnya dalam penulisan seni khat. Dianjurkan oleh Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, majlis penyampaian hadiah diadakan di Dewan Makrifah pusat berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Awang Alomsa Nur Azmin bin Haji Ali Omar muncul juara bagi kategori terbuka. Manakala pemenang pertama bagi kategori pendidik masing-masing dimenangi oleh Awang Haji Muhammad Fajri bin Haji Idris dan Dayan Siti Nur Rajimah binti Awang Haji Hamdani. Dalam meningkatkan lagi perkembangan profesional keselamatan, High Tune Universal Services mengadakan seminar keselamatan dan pengurusan. Seminar diadakan di Universiti Brunei Darussalam UBD. Seminar dirasmikan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seminar meliputi trend terkini dalam keselamatan, strategi pengurusan risiko dan pengurusan pertubuhan yang efektif. Ia juga bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dan kerjasama bagi mengukuhkan perhubungan bersama peserta dari sektor awam dan swasta. And I have to thank the MD of Jabatan Penerangan buat julung kalinya mengadakan program literasi penerangan bagi belia daerah Temburong sebagai salah satu inisiatif baharu untuk memupuk rasa tanggungjawab ke arah memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai dengan jayanya. Kemarin diadakan majlis pelancaran program di jabatan berkenaan. Lain di jabatan masing-masing. Program disertai oleh 45 belia terdiri daripada belia permata hijau, belia masjid dan belia-belia mewakili mukim dan kampung daerah Temburong. Selain ke arah melahirkan belia yang berwawasan dan mempunyai jati diri yang kukuh, program antara lain memberi pendedahan kepada belia mengenai dasar belia negara dan inisiatif kerajaan. Hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Okay, now I'm a bit curious untuk yang bahagian perempuan ni. 14 tahun ada? Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 terus menerima sumbangan daripada beberapa pihak di negara ini. Syarikat Armada Property Sdn Bhd menyumbangkan RM5,000, manakala sumbangan berjumlah RM1,100 diterima dari Koperasi Berkat Kerja Karas Semua Sanang BKSS. Sumbangan diterima oleh Dayang Mirani Floriza binti Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Bidang reka bentuk grafik semakin meluas serta bergerak pantas selari dengan kepesatan dunia digital pada masa kini. Dengan adanya kecanggihan teknologi digital itu, ia dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh seorang pereka grafik tempatan untuk menerbitkan karya yang inovatif dan kreatif. Bagi Pengiran Nur Ain binti Pengiran Ali, salah seorang pereka grafik tempatan yang sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan sejak universiti lagi, berpendapat pereka grafik juga merupakan insan seni yang mampu menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri. Para grafik designer di negara ini memang patut dihargai kerana grafik designer juga menghasilkan karya seni bukan setakat kreativiti sahaja. Bahkan memerlukan masa yang sangat panjang untuk menyiapkan karya yang dihasilkan. Pereka grafik dapat menyumbang idea kreatif dalam menghasilkan reka bentuk visual bagi penerbitan media cetak dan elektronik bagi memenuhi permintaan masyarakat yang semakin mencabar di masa akan datang. Pengendali rangkaian telekomunikasi negara Brunei Darussalam Unified National Network Sdn Bhd UNN tersenarai sebagai 3 finalis global yang telah mereka bina rangkaian berkesan dan selamat untuk menyampaikan perkhidmatan dan pengalaman pengguna yang luar biasa dalam kategori kepimpinan 5G. Pengumuman dibuat semasa Anugerah Elevate 2023 yang diadakan di Sunnyvale, California pada 30 November lalu. Pengiktirafan tersebut menandakan UNN antara pengendali rangkaian global yang telah meningkatkan ekosistem ICT dengan mengamalkan piawaian global terbaik. UNN akan terus meningkatkan inisiatif dan program utamanya bagi membina dan meningkatkan infrastruktur ICT terutama di negara ini selain menyokong ahli industri dalam inovasi dan mengguna pakai teknologi baharu yang bertujuan bagi memastikan para pengguna dan negara Brunei Darussalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 iaitu menjadi sebuah negara pintar. Less latency. We believe that through modernizing the network infrastructure, we can. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan berjadual bagi saluran paip gas akan dilaksanakan oleh syarikat minyak Brunei Shell BSP pada 22 hingga 23 Disember 2023. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut berkemungkinan besar akan menjejaskan bekalan tenaga elektrik secara sementara dan berkala selama beberapa jam ke sebahagian besar kawasan di daerah Brunei dan Muara. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dan BSP dalam siaran akhbar memaklumkan kawasan-kawasan yang terjejas termasuk Mukim Gadong, Mukim Brakas A, Mukim Mentiri, Mukim Serasa dan Mukim Kianggeh. Kerja-kerja penyelenggaraan bertujuan untuk membaik pulih integriti di beberapa bahagian paip gas dari tungku gas plant ke Gadong Metering Station. Sepanjang kerja-kerja penyelenggaraan tersebut dijalankan, operasi stesen-stesen janakuasa Gadong 1 dan Gadong 2 yang dikendalikan oleh JPE akan dihentikan buat sementara waktu. Untuk memastikan bekalan tenaga elektrik bagi fasiliti-fasiliti dan infrastruktur utama negara tidak terjejas, JPE akan membekalkan sementara tenaga elektrik melalui perkhidmatan janakuasa bergerak. Bekalan darah di Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal dan Tabung-tabung darah di seluruh negara masih di tahap rendah. Kementerian Kesihatan dalam siaran media menjelaskan penerima darah jenis A, B dan AB diperlukan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di semua hospital di negara ini. 23 Disember, kempen diadakan di McDonald's Jerudong Drive-Thru pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan 1 hingga 3 petang. Manakala pada 26 dan 28 Disember di Function Room tingkat 2 The One Batu 1 pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari dan 1 hingga 3 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. 4 premis perniagaan dikenakan kompaun dan 4 lagi dikeluarkan notis amaran atas kegagalan mematuhi harga yang ditetapkan dan peraturan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Hasil pemeriksaan rutin yang dijalankan oleh JPS, antara kesalahan yang didapati ialah menjual minyak masak dan susu tepung formula anak damit melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Tidak meletakkan tanda harga pada barang yang dijual dan mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga di dalam sistem pembayaran. Syarikat-syarikat yang dikenakan kompaun sebanyak RM500 ialah Janet Department Store Sdn Bhd, Fatach Sdn Bhd dan Sri Yastra Enterprise Sdn Bhd. Manakala Hidayah Haris Enterprise dikenakan kompaun sebanyak RM700.
JPES mengingatkan para peniaga untuk sentiasa peka dengan harga-harga maksimum yang telah ditetapkan bagi barang-barang di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 selain mempraktikkan amalan perniagaan yang beretika dan bertanggungjawab dengan meletakkan harga yang jelas bagi barang yang dijual dan tidak mengelirukan pengguna. Sebuah syarikat di daerah Tutong didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Sayuk Senang Berhad di Kampung Sinaut dikenakan kompaun sebanyak RM500 kerana membuang sampah merata tempat di kawasan tapak projek. Syarikat berkenaan dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Seorang lelaki warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman atas kesalahan bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Ton Che Anton berumur 45 tahun dikenakan hukuman 6 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Kes merupakan hasil dapatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan semasa operasi bersepadu sakat baru-baru ini di Mukim Kianggeh. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengingati para majikan untuk sentiasa memastikan pas-pas pekerja adalah sah dan bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Pengangkutan merupakan salah satu kemudahan yang bukan sahaja memfokuskan kepada perjalanan, malahan menghubungkan orang ramai dan akses kepada pekerjaan, komuniti dan perkhidmatan sosial. Sehubungan itu, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama Universiti Teknologi Brunei dan Jabatan Pengangkutan Darat mengukaikan satu inisiatif kaji selidik secara berperingkat bagi memahami keperluan pengangkutan awam. Kaji selidik bertujuan menambah baik sistem bas yang sedia ada serta menyusun strategi jangka panjang dan akses kemudahan bagi memudah cara mobiliti setiap lapisan rakyat dan penduduk. Kaji selidik masih dibukakan kepada orang ramai sehingga 12 Januari 2024 dengan melayari melalui kod QR atau pautan yang tertera.